sama-sama kongsikan dengan anda berkaitan dengan harga makanan kampus, realiti dan juga fantasi. Sebab sekarang ni kita lihat juga pelbagai universiti telah pun menggerakkan RM3.50 satu hidangan. Ya, minimum. Dan ada minimum, ada pilihan yang lain untuk tambahan dan sebagainya terpulang kepada pelajar masing-masing. Okey, ini zaman kita dulu apa? Pakai kad. Ikan jaket. Ikan jaket. Itu memori tu, ikan jaket tu. Itu macam paling terbaik lah kita dapat masa tu. Alhamdulillah, syukur. Janji dapat makan je dah. Ya, tapi apa yang penting kita nak bersama dengan bercakap melihatkan kepada realiti pada ketika ini dengan harga makanan yang semakin meningkat dan juga output makanan yang semakin meningkat. Bersama dengan kita adalah Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri dan juga merupakan pensyarah kanan Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah. Kita mengucapkan syukur atas inisiatif dilakukan oleh pihak kerajaan dan ada beberapa IPT yang sudah pun mengambil inisiatif untuk meletakkan nilai harga untuk satu hidangan itu ada RM3.50, RM5.50 dalam pelbagai jenis hidangan yang menu yang disediakan. Jadi untuk permulaan ini bagaimana dapatan dan juga pemerhatian yang dilakukan oleh pihak doktor sendiri? Pertama kali Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tisnak Pagi kerana jemput saya. Daripada kajian lapangan apa sedikit sebanyak saya dah buat, saya dapati terdapat bezaan dari segi cara implementasinya. Contohnya ada kafe di setengah universiti menawarkan lauk yang berbeza tapi pada harga yang sama. Tapi kita kena faham setiap kafe ataupun kafeteria ni mereka melayan fakulti, melayan kolej, so saiz dan kapasitinya beza-beza. Contoh yang saya dah buat semalam lawatan, ada yang menawarkan 3.5 tu, ada lauk mungkinlah ayam kunyit tu 4 ketul, ada sayur sikit dan nasi. So ada di kolej lain ada daging, daging 4 ketul, lepas tu nasi. So isu yang saya nampaklah dari segi ni setakat ini sebab arahan yang dikeluarkan oleh KPT hanya keluar pada 4 bulan. Sekarang baru 12 hari. So masih lagi ada sebab di Malaysia ni punca kuasanya daripada kementerian, universiti, lepas tu peringkat ke kafe sendirilah. So dari segi SOP ni masih lagi belum clear. Ada yang saya nampak kafe yang meletakkan gambar. Ada kafe yang meletakkan maknanya pinggan tu sudah letakkan lauk, lepas tu diletakkan sampel lah contoh kita. So student bila tengok rubrik, contoh rubrik lah pemakanan kan. So dia orang boleh tahu okey ini 3.5. Kalau nak lebih kena tambah sendiri, so kena bayar lebih lah. Alright. Baik. Jadi dari segi portion ni pula macam mana untuk seorang remaja yang sedang besar cukuplah, tapi saya rasa tapi dengan tekanan ekonomi sekarang kan. So bolehlah kalau sebelum ni mungkin portion yang sama. Saya nak katakan ini satu inisiatif yang baru tak juga, sebab sebelum ni ada kafeteria yang ambil inisiatif sendiri untuk menawarkan menu bajet. Contohnya mungkin RM2, RM3 tapi betul-betul bajet lah, nasi, telur sikit dan kuah kan, sup atau Tapi bila ada punca kuasa yang tinggi macam ni, ada arahan yang standard, so kita boleh ikut. So saya nampak benda ni memang insya-Allah boleh diperkembangkan lagi lah ataupun boleh dimantapkan lagi. Okey, baik. Memandangkan baru berapa hari? 12 hari. 12 hari. Lebih kurang. Okey, jadi untuk hari-hari mendatang dan juga bulan mendatang, apa agaknya cabaran yang akan dihadapi? Cabaran yang saya nampak ialah dari segi standard lah. Dari segi standard piawaian. Dan KPT telah mengumumkan untuk moratorium selama 6 bulan. Maknanya sehingga hujung tahun lah. Dan isu yang saya nampak ialah kalau habis 6 bulan ni, maknanya apa yang akan terjadi pada pengusaha kafeteria kita. Sebab mereka kena absorb kos, kena serap kos ni. Dan kita of course sebagai seorang pelajar ataupun staff di universiti, kita dapat manfaat langsung. Tetapi bagaimana pula nasib pengusaha kafeteria yang perlu menyerap kos, dan kita kena faham jugalah harga barang kalau ikut data daripada DOSM sendiri, daripada perangkaan Malaysia, inflasi makin meningkat. Contoh pada April paling tinggi dalam masa 11 tahun. So bagaimana kita nak pastikan pengusaha kafeteria ni mampu menyerap tekanan kos ni. So kalau saya nampak kita perlu ada usaha sama antara alumni, contohnya zakat, pusat zakat ataupun wakaf dan NGO dan industri. Contoh saya nampak contoh macam ni pengusaha kafeteria boleh ambil ayam pada harga kos. Kita panggil ayamnya peladang ni untuk supply ataupun untuk bekalkan ayam pada harga kos
sebagai satu cara CSR mereka. So kita boleh bantu pengusaha kafeteria, pada masa sama kita boleh meluaskan jaringan bantuan tu. Kalau kita mengharapkan kerajaan saja memang tak adil lah bagi saya. Tapi kita juga sedia maklum di sebalik penetapan package ataupun menu yang disebut oleh pihak kerajaan itu di kafeteria kolej-kolej kediaman ataupun di kampus sendiri, harganya itu tidak seperti di luar. Betul. Mungkin lebih murah sedikit kerana adanya suatu limitasi kepada harga yang ditawarkan di dalam kampus. Jadi dalam perihal ini, bagaimana untuk kita menyeimbangkan supaya harga di kampus itu boleh menjadi kompetitif seperti di luar untuk mereka yang mampu, untuk pelajar-pelajar yang mampu, mempunyai saraan sendiri dan sebagainya, dan juga disesuaikan dengan bagi membantu mereka yang mungkin tidak berkemampuan, yang perlu disubsidikan atau perlu yang dibantu. Alright. Saya nampak peluang di universiti ini satu peluang yang besar. Apa saya kata macam tu ya? Sebabnya di setiap daerah di Malaysia ni, hampir setiap daerah kita ada IPT, kita ada college community, kita ada IPG, kita ada IKBN, kita ada college community. So kita boleh mula dengan universiti dulu. Dan instead of maknanya contohnya hanya ribu bantuan JKM sekarang. So instead of barangan kering yang diorang dapat, so kita boleh luaskan bantuan makanan, maknanya hot food ataupun makanan panas ni lah kepada penerima JKM contohnya. Sebab universiti, KPT, semua IPG ni dibina atas duit rakyat. So seharusnya institusi ni dia patut beri manfaat kepada rakyat lah. So untuk mengimbangkan manfaat bagi warga kampus dan warga sekitar kampusnya, saya nampak peranan yang lebih besar lah dari segi kerajaan. Dan di Malaysia ni kita perlu banyak sinergi lah. Contoh macam IKBN di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Di bawah KPT sendiri ada college community, ada universiti awam, dan di bawah JKM sendiri kita ada pusat latihan sendiri kan. So semua institusi ni kita perlu gembelingkan supaya dapat manfaatkan masyarakat sekitar dia. Bagi saya lah ini peluang yang besar sebenarnya. Kalau pilot project ataupun projek pilot ini berjaya di universiti, saya nampak memang kita boleh kembangkan. Maknanya peluang tu besar. Contoh macam ni. Untuk orang miskin ataupun orang yang B40 ni, kata-katanya ahli keluarga mereka tak ada yang ke universiti. So bila kita buat macam ni, kita beri peluang pada orang miskin untuk masuk ke kampus. So bila masuk kampus, diorang nampak macam ni rasanya rupanya budak-budak belajar, mahasiswa-mahasiswi. So bila kita buka diorang punya network ataupun jaringan tu ataupun minda mereka. So nampak maknanya dua satulah. Selain kalau kita boleh bantu orang miskin ataupun orang penerima JKM, bantuan JKM contohnya, kita juga boleh maknanya serampang dua mata lah. Maknanya bagi mereka inspirasi. Contoh masuk ke kampus. Kalau sebelum ni kita harapkan graduan ataupun siswa keluar untuk ke masyarakat kan. Sekarang why not masyarakat masuk dalam universiti ataupun institusi pendidikan sendiri. Itu yang saya nampaklah peluang besar sebenarnya. Okey. Jadi itulah yang nyatakan tentang peluang. Maknanya ia boleh sifatkan satu inisiatif yang lestari? Betul. Kalau ada sokongan yang berterusan, maknanya bukan sahaja kerajaan sajalah. So kita gembelingkan universiti, KPT, industri, sektor ketiga contoh macam wakaf, zakat, NGO contohnya, instead of bagi makanan directly, so kita lalui universiti contohlah kan, contoh. So dan apa lagi so kena gembling semua sekali lah. Semua sekali. Kalau ada bantuan ataupun sokongan alumni. Saya lupa nak sebut alumni. Alumni sebenarnya penting. Contoh saya sebagai alumni jugalah, Ismail dengan Hani pun sama juga alumni kan. So kita nak tolong. So mungkin kita ada cara untuk bantu mereka melalui cara ni. Ataupun kita bagi sumbangan, ataupun kita boleh ambillah program angkat ke macam mana ke kan. Kalau macam kita ni duit tak banyak kan. So orang industri boleh ambil angkat. So boleh bagi bantuan secara tak langsung lah melalui universiti ataupun college community. Begitulah insya-Allah. Insya-Allah. Mungkin bantuan itu boleh diterjemahkan untuk penyediaan makanan, mungkin bantuan harian makanan kepada kanak-kanak pula kepada para pelajar ataupun mahasiswa dan juga mahasiswi yang terjejas disebabkan oleh kenaikan harga makanan. Insya-Allah. Apapun perkongsian menarik, dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Muaz Zaidi Mazhabiri, pensyarah kanan Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang harga makanan